Assalamualaikum dan salam sejahtera. Bersama kami Berita di TV. Jangan lupa untuk follow Facebook Malaysia Deadline dan YouTube Deadline TV. Antara menarik hari ini, Muhyiddin umum calon Perikatan Nasional Pulai Sipan Jeram minggu ini. Kenapa mudah koyak? Bersatu tidak puas hati agihan jawatan Esko Kedah. Pemilihan baru UMNO tukar kepimpinan parti. Ahli Dewan Undangan Negeri Barisan Nasional Muhammad Syahbudin Hashim dari Galas dan Dr. Hafizah Mustaqim Pakatan Harapan Kota Lama menuntut permohonan maaf secara terbuka daripada Menteri Besar Kelantan Datuk Muhammad Nasruddin Raud yang melabelkan mereka sebagai melawan perjuangan Islam. Kedua-dua wakil itu turut meminta Adun Meranti memohon maaf kepada semua pengundi di Galas dan Kota Lama yang telah menyokong BN dan PH di kawasan berkenaan semasa pilihan raya negeri 12 Ogos lalu. Muhammad Syahbudin berkata, kenyataan menentang PAS sama seperti menentang perjuangan Islam adalah budaya takfiri yang boleh memecah belahkan rakyat dan masyarakat. Katanya, saya yakin pengundi BN dan PH di Kelantan kekal teguh mempertahankan Islam, bangsa dan tanah air tanpa prejudis. Justru saya beri tempoh selama 7 hari untuk berbuat permohonan maaf terbuka. Katanya, kegagalan Menteri Besar membuat permohonan maaf secara terbuka ini mengundang susulan kepada tindakan undang-undang yang ini memfailkan saman CV di mahkamah. Kita tidak boleh berkompromi dan membiarkan ucapan seperti budaya pemecah belah umat berterusan dalam negeri ini. Muhammad Syahbudin memberitahu sebagai Menteri Besar, beliau sepatutnya mengamalkan pendekatan perpaduan dan penyatuan berbanding membuat tuduhan melulu serta menyaman benih-benih keliru. Katanya pada masa sama beliau memohon Menteri Agama, para mufti dan ulama turut memberikan pandangan berkaitan kenyataan Menteri Besar Kelantan yang baru dilantik itu sebagai menjunjung demokrasi dan Islam sebagai agama persekutuan. Katanya, saya melihat Menteri Besar yang bernada sinikal dan angkuh itu wajar dihindari pada masa-masa akan datang. Apa yang dilakukan ini bagi menyaut seruan Muhammad Nasruddin yang mengambil kisah Umar Al-Khattab supaya menegur jika beliau tersilap dalam mentadbir negeri. Saya kira tuduhan yang dilemparkan beliau pada saya dan Kota Lama adalah satu kesilapan besar yang wajar ditarik balik. Ternyata tutur katanya amat berbeza dengan Menteri Besar Kelantan sebelum ini, Datuk Ahmad Yaakob. Sementara itu, Dr. Hafizah menyifatkan kenyataan Adun Meranti itu sebagai kurafat politik yang memandang serong kepada Galas dan Kota Lama. Katanya ini merupakan penyelewengan besar yang perlu ditentang oleh rakyat. Katanya tindakan ini menghormati langsung bahawa dalam negara demokrasi rakyat ada pilihan untuk memilih. Kita perlu mengambil tindakan tegas. Kami tidak boleh dipermainkan walaupun hanya kami berdua mewakili rakyat melakukan semak dan imbang. Pada Jumaat lalu, Muhammad Nasruddin yang baru beberapa hari dilantik sebagai Menteri Besar Kelantan yang ke-19 melabelkan kemenangan gabungan BNPH di Galas serta Kota Lama sebagai melawan perjuangan Islam semasa menyampaikan kuliah. Ucapan Adun Meranti itu kemudian tular sehingga menimbulkan perdebatan hangat dalam kalangan warganet di laman sosial. Pengerusi Perikatan Nasional Tan Sri Muhyiddin Yassin dijangka memperkenalkan calon pilihan raya kecil bagi kerusi Parlimen Pulai dan Dewan Undangan Negeri Sipan Jeram minggu ini. Pengerusi PN Johor, Datuk Dr. Syahrudin Jamal berkata calon tersebut akan diumumkan oleh Presiden Parti Pribumi Bersatu Malaysia itu selepas pucuk pimpinan di peringkat pusat memuktamadkan perkara itu. Katanya setakat ini kita tunggu pusat memberi isyarat untuk PN Johor menyusun dan menyiapkan majlis pengumuman calon nanti. Daripada 15 nama calon diserahkan, pucuk pimpinan telah menyerai pendek calon tersebut dan calon yang dipilih akan dimuktamadkan selepas peringkat pusat membuat keputusan. Lokasi dan tarikh akan kita umumkan dalam masa terdekat. Dijangkakan pengumuman akan diadakan di kawasan Parlimen Pulai dalam masa terdekat. Sebelum ini, Dr. Syahrudin dilaporkan telah menghantar 15 nama daripada Bersatu, PAS dan Gerakan Kepimpinan Pusat PN untuk dinilai sebagai calon-calon bagi kedua kursi berkenaan. Dr. Syahrudin berkata mesyuarat hari ini untuk merangka gerak kerja bagi menghadap PRK di kedua-dua kursi tersebut pada 9 September ini. Ditanya sama ada calon yang dipilih adalah daripada Bersatu, Dr. Syahrudin memberitahu ia hanya akan diketahui selepas pengumuman dibuat Muhyiddin. Katanya kedua-dua calon berkenaan adalah anak tempatan dan merupakan golongan profesional. Mereka juga cukup dikenali di kawasan masing-masing. Namun kami masih menunggu isyarat lanjut daripada PN Pusat dan tidak boleh mendahului kepimpinan parti. Beliau berkata Pesuruhjaya PAS Johor Abdullah Hussein dan pengurusi pergerakan Johor Teo Kok Chi masing-masing dilantik sebagai timbalan pengarah PRK PN Johor. Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi berkata, perkara patriotik seperti berkaitan logo dan tema Hari Kebangsaan tidak harus dipolitikkan. Mengulas kenyataan Ketua Pemuda Perikatan Nasional Ahmad Fadli Syahri yang dilaporkan berkata, 4 negeri di bawah pentadbiran PN mungkin menggunakan logo dan tema Hari Kebangsaan yang berbeza di peringkat negeri. Ahmad Zahid menyifatkan ia bersifat jumuk. Katanya ini bukan soal politik, ini soal bendera perayaan Hari Kebangsaan dan saya fikir jangan politikkan perkara ini. Media melaporkan Ahmad Fadli berkata, Perlis, Kedah, Kelantan dan Terengganu yang diperintah PM berkemungkinan menggunakan logo dan tema alternatif yang dilancarkan pemuda PN semalam iaitu Teguh Muafakat Malaysia Sejahtera dan logo dengan elemen bunga raya.
Pada Mei lepas, Menteri Komunikasi dan Digital Fahmi Fadzil mengumumkan tema Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia 2023 ialah Malaysia Madani, tekad perpaduan penuhi harapan dengan mengangkat Malaysia Madani sebagai logo rasmi. Menteri Besar Kelantan Muhammad Nasruddin Daud tampil menjelaskan ucapannya selepas dua adun pembangkang di negeri itu menuntut permohonan maaf daripadanya atau berdepan tindakan di mahkamah. Katanya, saya sebut perjuangan Islam, tidak sebut lawan Islam. Boleh semak ucapan itu jelas dan nyata. Islam dan perjuangan Islam itu lain. Dua benda yang berbeza, jadi jangan pusing mengatakan saya menyebut mereka menentang Islam. Tidak. Lain dua benda yang berbeza. Perjuangan Islam yang saya sebut boleh dengar elok-elok sebab saya bercakap bahasa Melayu Kelantan yang boleh difahami. Terdahulu, media melaporkan adun Kota Lama Dr. Hafizah Mustaqim dan adun Galas Muhammad Syahbuddin Hashim menuntut permohonan maaf daripada Nasruddin dalam tempoh 7 hari dan tindakan mahkamah akan diambil sekiranya dia gagal berbuat demikian. Ia susulan kenyataan Nasruddin dalam ucapan di dalam kuliah di Medan Ilmu Kota Baru Jumaat lalu yang mendakwa dua adun berkenaan menentang perjuangan Islam. Nasruddin turut menegaskan dia tidak akan memohon maaf dan akan meneliti notis tuntutan daripada adun PH dan BN itu. Ditanya responnya susulan satu laporan polis turut dibuat terhadapnya, Nasruddin menasihati pihak terbabit supaya tidak terlalu sensitif dan mempunyai daya tahan dalam berpolitik. Katanya tidak ada masalah boleh buat laporan polis, kita negara demokrasi. Tapi kalau kita pun buat kenyataan macam-macam, sedangkan kenyataan orang lain dengan jelas, kenapa mudah koyak? Dalam politik tidak boleh mudah koyak. Kita kalau nak terlibat dalam politik sesiapa sahaja, jangan mudah koyak. Kerajaan Kedah mengangkat sumpah dalam barisan Esko-nya, tetapi Bersatu dilaporkan tidak berpuas hati dengan isu pembahagian jawatan. Memetik sumber melaporkan Bersatu hanya akan mendapat 3 jawatan Esko, iaitu berkurangan berbanding jumlah jawatan yang dipegang sebelum ini. Katanya, kami sangat kecewa dan kesal apabila dimaklumkan hanya diperuntukkan 3 jawatan Esko, sedangkan pada penggal lalu kami diberikan 5 jawatan Esko dan juga jawatan Speaker Dewan Undangan Negeri Kedah. Kami tidak mahu apa yang berlaku di Kelantan dan Terengganu apabila hanya masing-masing 1 jawatan Esko diberikan kepada Wakil Bersatu, sedangkan kami sama-sama bekerja untuk PN di negeri terbabit. Media melaporkan 3 adun Bersatu yang akan dilantik menganggotai Pentadbiran Negeri ialah Halimat Saadiah Saad, Bukit Kayu Hitam, serta Zawahir Abdul Ghani, Suka Menanti dan Muhammad Saleh Saidin, Kubang Rotan. Pada pilihan raya negeri minggu lepas, PN meraih majoriti besar apabila menang 33 dari 36 kursi DUN di Kedah. Dari jumlah kursi berkenaan, Bersatu memenangi 11 DUN, bertambah dari 5 kursi yang disandang parti itu sebelum pilihan raya. 1 kursi turut dimenangi oleh Gerakan yang menurut Sanusi mungkin mendapat 1 jawatan Esko. PAS pula memenangi 21 kursi yang disifatkan oleh Pesuruhjaya PAS Kedah Ahmad Yahaya pada satu kenyataan sebagai satu kejayaan yang bersejarah. Seluruh kepimpinan UMNO harus bertanggungjawab terhadap prestasi buruk parti itu pada pilihan raya negeri baru-baru ini. Bekas Ahli Parlimen Gua Musa, Tengku Razali Hamzah berkata, Presiden parti itu Ahmad Zahid Hamidi bukannya satu-satunya individu yang harus dipersalahkan. Katanya, kamu tidak boleh salahkan seorang, saya tidak bela Zahid ataupun sesiapa. Kita hanya bercakap tentang menang dan kalah dan kepimpinan secara keseluruhan perlu bertanggungjawab atas kekalahan ini. Kuli berkata sekiranya UMNO tidak berhati-hati, ia mungkin akan menyebabkan kehancuran kepada parti itu. Katanya, jadi saya meletakkan semua kesalahan kepada kepimpinan parti. Jika kamu mahu seseorang disingkirkan, seluruh kepimpinan perlu disingkirkan dan kita mesti rombak parti. Kuli berkata usaha merombak UMNO boleh dibuat melalui pemilihan parti walaupun parti itu baru saja selesai melaksanakan pemilihannya 5 bulan lalu. Sebelum ini, UMNO bersetuju 2 jawatan tertinggi parti itu tidak dipertandingkan yang membolehkan Zahid dan timbalannya Muhammad Hassan mempertahankan jawatan mereka tanpa bertanding. Katanya kita mesti adakan pemilihan parti baru. Inilah pembaharuan yang sebenarnya. Kalau tidak, jangan cakaplah. Bekas Ahli Parlimen selama 8 penggal itu berkata, dia tidak nampak calon lain yang sesuai untuk menggantikan Zahid dan sebarang cadangan sedemikian perlu dibuat oleh lebih ramai ahli UMNO. Bagaimanapun, Kuli berkata beberapa perkara perlu dipertimbangkan, termasuk pemimpin berkenaan mesti tahu apa itu Melayu dan memahami perlembagaan persekutuan. Kuli berkata dia percaya sokongan orang Melayu merupakan kunci utama bagi kerajaan yang stabil. Katanya kamu boleh mendapat undi yang bercampur-campur yang diperoleh PAS atau PN hari ini, tapi itu tidak mencukupi untuk memartabatkan negara bersama-sama. Selama ini, dari 1955, dia stabil dalam tanda kurungan kerana orang Melayu. Ramai orang risau mengenai Anwar. Bolehkah Anwar dapat sokongan semua pengundi Melayu ini? Jika orang Melayu tidak bersama kamu, kamu tidak memiliki kerajaan yang stabil. Dia boleh dapat majoriti 2/3 atau apa sahaja di parlimen, tetapi adakah dia mendapat sokongan besar orang Melayu di belakangnya? BN dan PH meletakkan seramai 108 calon pilihan raya di 6 negeri baru-baru ini. Namun, hanya 19 daripada mereka menang di kerusi yang dipertandingkan. UMNO disapu bersih di Kedah dan Terengganu, manakala hanya 1 calon daripada parti itu menang di Kelantan. Sekian berita hangat pagi di TV pada hari ini.
Jangan lupa untuk follow Facebook Malaysia Deadline dan YouTube Deadline TV.